Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis Ceramah Motivasi Remaja pada malam ini, yang seringkali beliau mempengerusikan majlis ini dengan kesenian bicara kata, pantun dan sebagainya. Tidak lain tidak bukan Al-Fadil Rekanda Ustaz Jamaluddin pakai kain biar ketat, lani ceramah nak start. Kepada Al-Fadil, mentor kita, sifu kita, kepada Al-Fadil Tuan Pengarah ataupun pengurus Felda Jeneral Utara Mentakap Pahang, yang mengizinkan program ini dijalankan dengan begitu penuh keceriaan pada malam ini. Ana selaku yang diberi amanah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Encik Azmi Asmawi yang bersama-sama memberikan ruang dan kesempatan untuk kita mengikat silaturahim sekaligus menyebarkan dakwah di muka bumi Allah ini. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali Al-Fadil Timbalan Pengurusi JKKR Al-Fadil Encik Mukhtar Mattaha. Yang dirahmati Allah, lagi kita dikasihi, lagi kita kenali, yang juga merupakan orang lama kita, juga otai kita, sifu kita, tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Din Simpul, yang merangkap Biro Agama dan juga masyarakat qaryah kita. Bersama-sama kita sebentar tadi menyampaikan tazkirah, mau'izah dan peringatan pendek tetapi padat. Tidak lain tidak bukan sahabatku yang juga merupakan pengetua Mahat Tahfiz Jengka Pusat dan juga merupakan wakil Yayasan Amal Malaysia Cawangan Pahang, yang telah memberikan kita suatu bentuk peringatan dan isu yang terkini yang perlu kita fikirkan demi menjaga martabat Islam itu sendiri. Tidak lain tidak bukan Al-Fadil Sahibul Ustaz Syaril Azman Al-Hafiz, sekaligus
kepada seluruh pegawai-pegawai, pimpinan-pimpinan, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, para imam, para siap, para bilal, dan sekaligus kepada seluruh yang terlibat menjayakan program motivasi pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Tuhan punya dunia. InsyaAllah. Para hadirin, negeri Pahang ini setahunya kita di dalam bentuk geografi dalam negara kita sememangnya berhampiran ke arah pantai timur. Sebab itulah di merata-rata kita berdakwah di belah pantai timur ini, alhamdulillah sedikit-sedikit berdakwah ini, kita melihat seringkali diadunkan program ceramah yang pastinya akan dihiasi dengan suatu bentuk hiburan alternatif Islam. Kerana apa saya panggil hiburan alternatif Islam? Kerana mesej dan dakwah yang begitu baik yang disampaikan dalam alunan kata-kata yang cukup canggih, tidak bernota, tidak lain tidak bukan yang disampaikan suatu bentuk kesenian yang cukup popular di belah pantai timur ini, iaitulah kumpulan Dikir Barat Seri Semarak yang menyerikan lagi majlis pada malam ini. Mudah-mudahan tukang karutnya, tukang karang ke, dan seluruh yang terlibat tadi menggambarkan bagaimana budaya orang Melayu kita yang terus diperjuangkan, yang mana kita sering membicarakan antara adat dan ibadat. Biarlah Dikir Barat menjadi suatu adat budaya yang kita kekalkan, tetapi yang pasti mesej yang kita sampaikan sebagaimana yang telah kita dengar tadi, insya-Allah. Dan anbo ni adik kakak, memang bila dengar Dikir Barat ni, para hadirin, saya Dikir Barat ni memang minat. Cuma tak boleh sangat pasal tuan-tuan kita orang Perak. Kejar, yuk kejar. Tapi ada satu lagu yang saya hafal, tuan-tuan, lagu Dikir Barat ni. Dan dia cukup popular juga. Sebanding saya ingat dengan kumpulan Seri Semarak. Tapi lagu ini cuma mungkin Seri Semarak belum lagi berkesempatan untuk merakamkan album seperti beliau. Tapi lagu yang cukup popular tu tuan-tuan pun biasa dengar. Lagu apa, tuan-tuan? Lagu Tupai. Saudara Halim Yazid pernah nyanyi lagu Tupai ni. Dia kata apa? Ada seekor anak tupai atas julang mutai, 7 ekor buruk lapar, jala cari makan, jala cari makan. Kata orang Jawa, sitik-sitik bisa lah. Sikit-sikit, tuan-tuan. Ya. Walaupun pendek, tetapi jelas lirik tersebut bawa mesej kemanusiaan. Maunya tidak. Dalam rancangan motivasi kita pada malam ini, kita mulakan dengan tupai. Tupai ini satu binatang yang digambarkan cukup aktif, hyperaktif, dan dia boleh melompat dari satu dahan ke satu dahan dengan baik. Dia bukanlah besar, dia nipis, tetapi tuan-tuan, dia cerdik, nampak dia melekap tu cantik, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, dalam lirik lagu Dikir Barat tadi menggambarkan supaya biarlah kita ikut resmi tupai. Tupai dia akan cari, iaitulah bahan-bahan yang baik, buah-buahan yang baik, baja yang baik. Tidak sebagaimana beruk, ya, digambarkan dalam lagu tadi. Kata ada seekor anak tupai, atas julang butai, 7 ekor beruk lapar. Dibezakan situ antara tupai dan beruk. Walhal binatang belaka tidak berakal. Cuma dari segi adatnya, tupai ni dia pilih barang molek, adik kakak. Beruk barang punah, dia pilih juga. Jadi inilah yang disarankan supaya kita menghadiri program-program baik, program-program yang mesra alam sebagaimana malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pandai memandu arah tujuan kita hidup sebelum bila Israel datang memanggil. Para hadirin, alhamdulillah. Tuan-tuan, ibu bapa rahimakumullah, pada malam ini tuan-tuan, dia lebih kepada saya ingat bersantai lah tuan-tuan yang kita malam ini. Dan memang jangkanya tuan-tuan ada permintaan untuk menyampaikan 2 buah lagu. 2 buah lagu yang cukup popular akhir-akhir ini. Apatah lagi dipopularkan oleh seorang anak kelahiran Felda, Taib Andak Kulai Johor Darul Ta'zim,
yang hari ini membawa mesej world juga, akhirat jangan lupa, ataupun yang cukup popular dengan slogannya belia, benci, dadah. Alhamdulillah semua orang kenal Mawi, dan Mawi berjaya membawa lagu Seroja dengan baik. Dan hingga akhir ini kebanyakan orang suka dengar balik lagu-lagu nostalgia sebegitu. InsyaAllah tuan-tuan, saya ni tidaklah selayak Mawi dan sebagainya, tetapi yang paling penting ialah saya cuba jugalah menyanyikan secara dalam berceramah tuan-tuan. Pasal aku ceramah-ceramah, tapi menyanyi kena menyanyi juga tuan-tuan. Dia planet lain sikit lah. Begitulah harapan saya. Harap-harap tuan-tuan boleh terimalah sekadar adanya. Memang pihak PA system kita telah menyediakan. Tapi saya maklum saja, Seroja ini dia banyak version. Dia ada version Kaapah, dia ada version Mawi sendiri, dia ada version oleh Jamal Abdillah. Jadi saya khawatir nanti version tu tak sama yang apa ada dalam kepala anda. Sebab kita nak memuaskan halwa telinga dengan lagu ni, biarlah dia benar-benar kita be a professional, bahawa kita lantunkan dengan cara yang profesional, insyaAllah. Tapi insyaAllah sekadar adanya sajalah pada malam ini. Saya cuba jugalah untuk menyampaikan beberapa buah lagu, termasuk lagu Hindustan lah, insyaAllah, sebagaimana yang Tuan Pengusi kita katakan tadi. Jangan lari sudah bila dengar penyanyi Hindustan. Tapi mula-mula malam ni, untuk motivasi kita, ana nak menampilkan sebuah syair sloka yang disampaikan oleh seorang ustaz di Indonesia. Kata dia dalam lagu dia tuan-tuan ya, lebih kurang begini. Tombok ati iku limo pekareng, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat kudu witeng ingkang suwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Tonton faham tidak agak-agak? Agak-agak lah. Adik faham dik? Faham? Faham? Aku pun tak faham juga. Dia kalau duduk tak faham senang, tak bergaduh kita. Jadi bagi faham senang. Jadi sebenarnya dik, ini bahasa Jawa, walaupun ustaz bukan Jawa juga. Ustaz orang Rawa. J tukar kepada R, atau jim tukar kepada Ra. Saya pun tak tahulah di Delta Cendera ini mungkin ramai orang Pantai Timur, mungkin ada Perak, Kejau ada sikit, orang Kedah pun ada saya rasa. Jadi kita berhimpun di sini tuan-tuan. Mari kita semak apa bahasa Jawa ni kata. Dia kata, obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang itu dulu. Tadi Ustaz Syaril dah kupas bagaimana Quran ini akan dirungkai, hukum Allah akan dirungkai. Jadi tanggungjawab kita lah nak jaga tuan-tuan supaya dia tidak terungkai. Dia ni menyanyi ni kena pegang dulu. Baik tuan-tuan, tadi kita dengar syair Jawa ni kata dia ambil daripada hadis dan Quran juga, tapi dibentuk, dibaik-baikkan begitu ya. Iaitu yang pertama yang dikatakan obat hati, tu rupanya tombol tu obat bahasa Jawa. Hati tu hati. Jadi obat hati 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dengan maknanya. Cuba kita intai-intai diri kita tuan-tuan. Selama aku hidup ini, umur 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 71 tahun, sudahkah kita mampu menguasai Al-Quran dengan baik? Sebab itu tanggungjawab kita hari ini para hadirin, mari kita sama-sama jadi generasi Al-Quran. Yang pastinya generasi Al-Quran dia akan tolak generasi black metal. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Generasi Al-Quran dia akan tolak budaya hip hop. Betul atau tidak? Generasi Al-Quran dia akan menjadikan masyarakat kita cemerlang, gemilang dan terbilang. InsyaAllah.
Sebab itu bermula daripada Al-Quran. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati aw kama qala. Nabi dah berpesan, dah aku meninggalkan kepada kamu dua macam perkara yang kamu tidak akan sesat kalau betul-betul kita pegang makcik, kalau kita pegang pakcik, kalau kita pegang rakan-rakanku sekalian. Pasti kamu tidak sesat dan mampu disesatkan oleh orang lain. Kerana apa? Dua sumber itu bukan dari manusia, tapi dari Allah Tuhan punya dunia, Al-Quran dan juga hadis sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita ambil bab Quran, kita tanya diri kita dah khatam Quran ke belum? Okey Ustaz, saya bukan nak kata-kata tak nak kena baca Quran ni, tapi masa tak ada. Tuan-tuan, kalau kita sudah terlewat, jangan biar anak-anak kita terlewat. Hari ni kelam kabut baca Quran. Pasal Quran ni macam-macam. Kita boleh tengok dia sebilang datang bulan Ramadan, berapa kerat yang bertadarus, berapa ramai pula yang main tederah dia. Kita boleh lihat bagaimana kiraan bilangan pak-pak imam yang boleh menggantikan imam otai kita dalam masjid surau kita. Kerana apa? Kerana mereka tidak mampu menjaga Al-Quran pada lidah mereka. Sebab itu bermula dengan Quran. Malangnya kita hari ni Quran ni tuan-tuan jadi bacaan apabila menghiasi taman-taman kematian sahaja. Betul lah orang meninggal kita bacakan Quran tuan-tuan. Tapi kita kena ingat, orang meninggal dah tak boleh baca Quran. Sebalik yang hidup terus itu mesti mengambil pengajaran melaksanakan Al-Quran. Baca Quran. Baca Quran daripada kecil. Kita dididik di sekolah-sekolah agama hari ini. Abatatajaha khadadha razasa syasada taza'a wafaqa kalamana wahaya. Naik setingkat lagi. Wahidun satu ithnani hajarun batu hisanun kuda thalathatun arba'atun jubnun. Apa ya? Ingat ke tempat lain? Selalu ke tempat lain bila anak 75 dia jubnun 5. Banyak engkau punya 5 kita. Jubnun betul mentega tadi. Yang jawab tu insya-Allah akan bawa pulang Myvi yang baru insya-Allah. Maknanya jubnun mentega, syur'atun cepat. Dia ajar bahasa Arab. Kita biasa dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan tuan-tuan senang. Tidaklah tuan-tuan sekarang ni nak cari imam payah. Saya tak tahu lah, insya-Allah tidak berlaku di sini. Tapi tempat lain lah ni tuan-tuan. Jaga Quran daripada kecil. Quran ibarat unta, kuda yang tidak ditambat, dia akan lari. Yang dah hafal, hafiz tu pun kalau naik jadi imam tuan-tuan, kadang-kadang cuba tengok. Ustaz Syaril dia tahulah bab ni. 6,666 ayat dalam dada tuan-tuan. Sesekali terkolap biasalah Syekh. Tapi kadang-kadang orang kita rajin kritik. Bila imam walaupun hafiz tersesat baca, dia kata Hafiz ni tersesat juga. Dia kritik juga. Wah 6,666 ayat. Ingat senang nak jaga tuan-tuan. Dengan jaga pemakanan, jaga mata, jaga panca indera sifat ma'ani 7, takut buat maksiat, takut lara, kerana nak jaga Quran dalam jiwa. Kita tak usah kata 6,666 ayat, kadang-kadang hak pendek aja. Maklumlah kita kecil-kecil dulu tak nak ngajukan, dah tua-tua tu dapat alhamdulillah dapat satu surah hafal. Surah apa pakcik? Surah Al-Kafirun. Alhamdulillah ustaz dah tua-tua dah boleh dah juga hafal Al-Kafirun. Sekali imam tak datang, pakcik pula duduk ke depan. Orang kata pakcik, imam tak ada, pakcik otai, pakcik ke depan aja kata. Pakcik tu mau tak mau dia pun fikir. Mentol pun keluar, dia kata cantik. Kuliah Al-Kafirun masih dalam kepala ada satu. Okey, boleh buat modal ni. Dia pun ke depan tuan-tuan. Dia pun baca. Al-Fatihahnya cantik. Masuk surah. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. Tak jumpa. Orang belakang dah pening kepala apa dia wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budalah. Member belakang boring kata lakum dinukum waliyadin. Terus hukum imam. Pasal apa?
berjaya menguasai Al-Quran dengan baik. Sebab itu, dah hafal, jaga tuan-tuan. Kita tahu tak, itu Al-Kafirun tu panjang adik. Surah Al-As, tahu surah Al-As? Bismillahirrahmanirrahim. Wal As, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat tu pendek aja. Itu pun kantoi kadang-kadang. Kantoi macam mana pula? Mula-mula dah molek dah, mula-mula dah molek dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dah masuk surah Watini wa Zaitun dulu. Pasal ujung surah. Tu. Surah pendek aja. Ini hafiz tuan-tuan 6666 ayat tuan-tuan. Sebab itu kita mesti menggerakkan generasi Al-Quran. Orang-orang Kedah buat cara Kedah untuk mula-mula lah. Tapi orang Jawa cara Jawa. Orang Perak cara Perak. Tapi untuk asas. Tapi kalau dia dah boleh memayis berfikir, ubah cara kita mengajar tuan-tuan. Biar ada rentak lughatul Arabiah di situ. Sebab Quran turun bahasa Arab dalam lahjah. Apa namanya disebut, apa nama bahasa Arab lahjah Quraisy. Kita bukan orang Quraisy pun. Tapi itulah lahjah yang sampai. Kita tengokkan 9 bulan Ramadan, Masya Allah imam-imam kita, ya, bacaan mereka sedap didengar, roh zuk rasanya tuan-tuan. Kita nak anak-anak kita begitu. Biarlah dalam bilik kita ada angah, ada aci, ada patih dalam bilik masing-masing. Biar ada keluar bunyi Quran, keluar bunyi zikirullah. Biarlah bilik yang pertama Pak Long, contoh bilik Pak Long kita dengar bunyi apa tuan-tuan? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat ila akhir ayat. Tengok pula bilik palang kita pula dengar bunyi pula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah. Pak Tih pula dengar lagu apa pula? Hidup ini bagai lampu dinding yang apa? Yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Itu bilik Pak Tik. Bilik bawah lagi pula, Pak Cik pula, macam mana pula? Dengar lagu-lagu yang ada mesej ketuhanan. Kaulah yang Maha Esa, Kaulah yang Maha Pengasih, Tuhan dunia akhirat. Tiada hidup tanpamu. Mungkin Pak Cik dengar lagu tu. Pak Su pula dengar lagu apa? Mungkin dia dengar lagu-lagu yang boleh membawa mesej supaya dia sedar bahawa dia sementara di dunia jadi cemerlang di dunia, jangan lupa cemerlang pula di akhirat. Tapi hari ini kalau tidak kuasai Al-Quran, Quran tidak dibaca dalam rumah, tidak dijadikan nur penyeri rumah, maka keluarlah lagu-lagu lain. Tengok Pak Long pula, bilik Pak Long. Yang pertama bilik Pak Long dengar lagu apa? Kau tertarik, kau cantik, kau memang tembam. Kau tertarik, kau memang tembam. Lagu tembam. Kebetulan Pak Long memang tembam. Itu sebab orang tembam jangan marah. Dia tembam ni, ada orang yang tengok orang tembam, dia suka tengok orang tembam. Ada mata orang, dia tengok orang kuruh, dia tak suka. Dia tengok orang tembam juga, dia minat. Jadi makna orang tembam, kau kuruh, semua Allah jadikan itu anugerah yang tidak dapat kamu nafikan. Semua cari anugerah tu di mana. Itu lagu kau tertarik, kau menarik, kau memang tembam. Itu lagu pertama. Pak Long, bilik Pak Long. Bilik Pak Lang pula dengar lagu apa pula tuan-tuan? Dia biasalah Pak Lang ni, dia jenis suka layan Bollywood. Sayup-sayup dengar. Harga di berdiri hirup zindagi, चाव है कभी रूप जिंदगी हल पर यहाँ जेबर जियो जो है समा कल हो न हो
Pak Lang punya bilik. Sampai aku pun hafal Pak Lang punya pasal. Dengar lagu boleh? Pak Teh pula lagu apa? Tak tahu. Sehinggalah lagu-lagu yang seumpama dengannya tuan-tuan berkumandang. Yang paling teruk Pak Su lah kadang-kadang. Kita pun tak faham dia dengar lagu apa. Tahu muziknya bingit tuan-tuan. Joget-joget, joget-joget, joget-joget. Baru selesai. Sikit boleh lah. Ingat zaman dulu-dulu lah. Lagu black metal. Hari ini Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun mengisytiharkan kumpulan black metal ini adalah suatu kumpulan yang diharamkan dalam negara kita. Saya sebut 7 tahun dulu black metal tuan-tuan. Walaupun hari ini baru sama-sama kita sedar mereka sesat. Sebab itu ambil peranan, masing-masing ambil peranan. Black metal bukan hari ini tuan-tuan. Dah lama dah black metal ini. Mereka ini kalau setakat dengar lagu tak apa. Tadi saya dengar TV3 menyatakan kumpulan ajaran black metal ini bermula daripada Metallica. Bukan Metallica. Aku tahu lah pasal aku rock punya kaki. Metallica tak brutal sebrutal Venom. Tak sebrutal Merciful Fate. Tak sebrutal kumpulan, kalau kita katakan kumpulan-kumpulan yang memang menggarap ciri-ciri syaitan dalam grup dia. Tapi tak apalah, mereka orang putih. Pasal apa orang putih? Pasal apa kita panggil orang putih? Pasal mereka ni duduk dalam tempurung. Tu pasal putih. Ambil rumput, tutup dengan tempurung, buka. Dia rumput. Orang barat kita nak bangga sangat apa tuan-tuan? Yang baik teknologi kita terima, tapi yang memusnahkan akhlak sebagainya rupa tuan-tuan kita kena tolak. Black metal. Orang kecoh black metal mula-mula sekali di Sungai Petani. Sebenarnya Sungai Petani adalah salah satu tempat yang dapat dikesan. Paling terkini baru tahu di Seremban. Paling terkini baru tahu di Ipoh pun ada. Malu company tempat aku lah tu. Dan yang terlibat bukan orang-orang kecil. Sifu ajaran sesat black metal yang adik-adikku sekalian ialah salah seorang pensyarah di IPTS umur 41 tahun. Sebagaimana yang diwar-warkan oleh seorang adik umur 15 tahun yang baru saja berjinak dengan kumpulan black metal dan pernah menyertai program ritual. Cara mereka, sembahan mereka yang sesat itu, dia sempat masuk dalam gig tu sekali. Jadi dia dapat dikesan, maka bawa mak bapak dia tahu dia ni dah sesat, bawa ke pejabat agama. Salah seorang tokoh ustaz kita, seorang pakar motivasi, kaunseling, nama Ustaz Hanafi tidak salah di Kuala Lumpur. Dia bagi kaunseling. Dia kata, kamu buat macam mana? Dia kata, Ustaz, ya Allah. Umur 15 tahun. Sebab itu jangan fikir 15 tahun tak tahu apa. Sebab itu kalau kita tengok, apa nak bagi pada anak-anak? Nak tak kita biarkan mereka bukan jenis golongan yang nak mengaji Al-Quran, tapi pijak Al-Quran macam black metal. Bek gua cakap lu, gua pun rock juga dulu. Tapi kami rock tahun retro, kami panggil sekarang retro rock 88 dulu. 2 album rock kita keluar tuan-tuan. Bukan nak cerita benda-benda tak molek dulu. Ulama dia kata jangan cerita, tapi saya nak bagi gambaran bahawa pemikiran remaja hari ini yang saya gambarkan sebagai orang yang duduk di era globalisasi dunia tanpa sempadan, mesti ada dihadkan sempadannya dengan hukum Allah. Kalau tidak, kita akan lebih parah dalam masyarakat dengan gejala sosial hari. Sebab, pertama, zaman rock kami dulu, Quran letak atas tanah atau lantai, kami marah Syekh. Walaupun masa tu rambut aku macam nak harum sambal malam. Tapi tengok, Quran letak bawah tuan-tuan. Syekh, Quran letak atas lah, leceh. Jangan buat leceh lagu ni. Walaupun semayang pun tak tentu masa tu. Tetapi kita tengok Quran dihina begitu, kita marah. Hari ni tuan-tuan remaja, apa yang adik umur 15 tahun kata, dia kata, Ustaz, saya pergi ke satu rumah yang jauh daripada rumah orang lain di sekitar Bandaraya Ipoh. Dalam situlah saya melihat ada lebih kurang 12 orang kumpulan black metal ataupun j.i.t.com. Jangan ikut Tuhan. Nama kumpulan sekarang. Dan makam dah naik dah. Makam black metal ni dulu black metal, sekarang dah naik tinggi. Terus bukan black metal lagi dah. Jangan ikut Tuhan terus. Ni makam ni lagi tinggi daripada ayah pin tuan-tuan.
Maknanya tuan-tuan, bila JIT ni dia kata macam mana cara dia? Mula-mula kita tengok ustaz, dia kata dia buat 3 penjuru. Setiap Al-Quran, 3 buah Al-Quran akan diletak di setiap penjuru. Kemudian dia buat circle macam syaitan tu, satanic verse tu, gitu. Kemudian apa dia buat? Kemudian kambing duduk tengah-tengah. Naya ke kambing tuan-tuan. Black metal punya hal. Nak buat apa kambing ni? Oh, ingatkan black metal ni mikir main lagu je. Dia orang pun tahu juga ibadah korban tuan-tuan. Tapi pelik sikit cara dia berkorban. Kita kalau berkorban macam baru ni, Ustaz Syaril sentuh tadi bab raya korban. Saya nak sentuh juga sikit sebelum saya lupa. Baru-baru ni kita ibadah korban tuan-tuan. Rupanya di Malaysia ni ada lagi tempat, saya dapat berita baru-baru ni. Ada satu imam. Imam tu panggil nama-nama orang yang nak masuk ibadah korban. Karim panggil. Bedol. Syarif Dol. Semua ni ke depan, 7 nama cukup dalam seko satu bahagian itu, 1/7 dibariskan di depan tu. Pak Imam pun dah panggil semua. Yang 7 orang buah nama dia kata, "Mam, gua nak panggil kami ke depan." Mau tengok belakang mu ada apa? Lembu mam. Lembu ni lah nama-nama korang ni. Nama semua masuk, ni lembu dia. Alhamdulillah lah mam. Cantik. Lembu ni pun nampak sihat. Tapi yang panggil kami ke depan 7 orang ni buat apa mam? Sekarang ni jangan cerita banyak, naik atas lembu tu. Setuju naik atas. Pasal apa nak naik pula mam? Besok dia tak kenal korang esok di akhirat. Jadi korang ini pun imam satu hal juga. Yang sebenarnya sembelih ini ibadahnya dikira bagaimana, bukan berapa titis darah sahaja dia ambil kira, bukan daging korban yang dimasak itu berambil kira, tetapi nilai takwa orang yang menyembelih itu. Orang yang bubuh nama menyembelih. Bukan. Tapi ada. Saya ingat tak ada. Ada, Syekh. Itu satu bab. Suruh naik 7-7 sekali. Ada satu orang pula, dia letak bagi duit nama first sekali, tapi tulis nama nombor 7 sekali. Oh, dia marah lah. Mana boleh lagu ni aku bagi orang pertama nombor 7. Tak boleh. Pasal apa tak boleh pula? Iyalah, ada dia merayak kat aku. Kalau letak nama bahu hujung sekali, esok akhirat lembu esok naik atas hujung ekor dia, tang ekor dia. Jadi dia mau jangan derah aku jatuh, mau tinggal aku. Ada fikir lagu tu juga. Macam-macam. Balik cerita black metal tuan-tuan. Saya teringat juga, baru ni ada seorang di kampung tu, dia kata, korang kalau semua tak ada dah kaki sembelih, akulah dia baca, dia kata. Akulah tukang sembelih sebenarnya. Aku saja tanda aja. Betul ke kau boleh sembelih ibadah korban ni? Boleh, kau tak try lagi. Dia try tuan-tuan. Dia ingat ibadah korban ni main-main tuan-tuan. Ojo kelalen aja. Sembrono saja. Tidak. Dia bercara dia. Tiba-tiba dibagi pada dia ni tuan-tuan. Dia pun sembelih baik pun cakap kau sampai ke telinga lah lembu tu. Memancut darah orang ke bawah, dia kadah ke tepi semua tu. Sampai ke telinga. Yang pelik tu, lembu jadi zombie, bangun balik. Dah jadi lembu hidup, bukan mayat hidup. Lembu hidup, orang kampung pening. Tak mati-mati dah sampai ke telinga berdarah dia kata. Baru dia tahu ibadah korban ni dia ada cara dia nak berkorban. Sebab itu saya menyarankan remaja supaya duduk dalam majlis ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, kalau kita bagi tuan-tuan, orang bagi kepada kita harta ilmu. Memanglah kalau peringkat Malaysia tambah duit kita tak ada, kita semua tengah diuji oleh Allah, kewangan tak ada. Orang bagi kita apa nama duit. Kita rasa nak duit. Tapi ingat, bila orang bagi ilmu pada anda, kalau kamu ambil ilmu, ilmu tidak akan habis. Kalau kamu ambil harta, harta pasti akan habis. Kalau kamu ambil ilmu, kamu bagi pada orang lain, maka ilmu kamu juga akan bertambah. Pahala dapat. Sedangkan harta kalau kamu bagi pada orang lain akan habis. Dan ilmu kalau ada di dada, dia jaga kamu. Tetapi kalau harta ada pada kita, kita pula kena menjaga harta. Timbang-timbang tuan-tuan. Fikirkanlah bulat-bulat. Tang mana yang sesuai kita letakkan jiwa kita yang merdeka. Sebab itu balik pada black metal. Dia sembelih kambing tu adik-adik. Kemudian keluar darah. Kemudian ada 3 gadis. 3 gadis. Ini bukan gadis sekadar gadis Melayu. Kalau lagu Osman Hamzah tu ada juga. Ada bunyi baju kebaya ke apa. Ini tidak berbaju. 3 gadis tidak berbaju. Bawa dulang. Yang mana tempat menampung air. Macam besin. Kemudian mereka menadah darah kambing yang disembelih tadi. Tanya kepada budak 15 tahun ni pasal apa sembelih kambing? Menyambut kelahiran setan besar.
Rupanya ada setan kecil, setan besar juga. Mungkin general dia mana tahu nak keluar pula. Dia sembelih kambing, keluar air itu. Kemudian dia buang dalam besen, dah penuh. Tuan-tuan, ada pula yang setengah gadis ini, yang tidak berpakaian ini, mengambil dulang yang telah diisi sedozen gelas. Kemudian dia buat macam sirap bandung lah cakap kau. Darah kambing tu. Kemudian dihirup sambil mereka menyatakan, drink for God, syaitan is God. Bayangkan. Tu saya seronok betul bila majlis fatwa sendiri, orang yang berautoriti keluar kenyataan mengharamkan, lepas dah 7 tahun punya belasah bab black metal. Kadang orang tak dengar. Mastika tulis, sekarang baru kecoh tuan-tuan, ya. Sebenarnya kita lah sebagai mata ataupun rakan kop di dalam rumah kita sendiri. Sambil sekarang rakan kop dilancarkan oleh polis daerah di Malaysia, kita juga jadi rakan kop di rumah. Tengok anak kita. Ini kadang-kadang tuan-tuan, Masya Allah, Bapak Rahimakumullah, tahu saya kata black metal tadi, sesudah mereka minum, budak tu mengaku dia dapat kekuatan. Dan lepas tu, umur 14 tahun pensyarah yang sesat ini, Sifu ini, yang sesat ini, dia kata apa? Okey, sekarang kita berzikir. Zikir mereka ialah, minta maaf, saya tak nak sebut, tetapi ini yang realiti dalam negara kita. Remaja yang sesat. Dia kata apa? Kita kalau zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tetapi mereka zikir mereka, fa Allah, fa Muhammad, astagfirullahaladzim. Bayang tuan-tuan, remaja kita maki Allah. Remaja kita maki Rasulullah. Nabi 3 hari tak makan, berbulan tak makan, tak apa. Janji kita, agama kita dapat. Sebab itu bila kita meninggal tuan-tuan, jangan lupa malam ni balik rumah. Mak bapak jangan lupa balik rumah, usap kepala anak. Tetapi bila usap kepala anak, ramai mak bapak yang sebut kepada anak-anak dengan kata apa? Mat, bapak gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendor, gigi dah berterabur, uban berterabur yang menunggu lubang kubur, Mat. Kalau bapak meninggal, mata kulu namim ba'di, apa kau nak melantak esok, Mat? Maknya pun begitu juga. Mat dah tua dah, Mat. Kawan-kawan seangkatan mak pun dah meninggal. Semalam Allahyarhamah Rasiah Cik pun dah meninggal. Ni mak sebaya dengan dia. Bila pula? Kalau mak meninggal, Mat, mata kuluna min ba'di, apa kau nak berkedarah, Mat? Ingatkan ada berubah, tak berubah juga. Ibu bapa lupa menerapkan nilai-nilai sebenar. Apa dia? Kita sebut pada anak-anak kita suatu malam sebelum tidur, Ma, kalau aku meninggal wahai Man, kalau aku meninggal wahai Joya, aku sebagai bapa kamu, aku sebagai ibu kamu. Tapi kalau selepas bapa masuk menjadi ulat di dalam liang, menjadi bahan makanan ulat dalam liang lahat, menjadi bahan tanah, bercampur dengan tanah, tulang belulang hanya tinggal mak nanti dalam tanah. Bapa begitu juga, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kau sembah selepas bapa mati nanti. Dia tidak sebut begitu. Dia tidak sebut, tuan-tuan. Kerana apa? Al-Quran dia jauh. Sebab itu remaja, dekati Quran supaya kita tidak sesat lagi menyesatkan. Quran menjadi pendinding kita. Quran, tuan-tuan, baca Quran, insya-Allah taala min amin. Orang Kedah dia slang baca Quran ni lain sikit. Dia alif di atas a, alif bawah i, alif depan u. Itu orang Kedah. Dia Kedah ni sebenarnya dia special dalam huruf ain. Sebab ain depa ni hang nak pergi mana? Hang pi al-ustaz, kepala hang berputar, kan? Dia bunyi al-ustaz, dia ada ain. Jadi orang al-ustaz ni sepatutnya orang yang paling pakar sebut huruf ain. Ain di tengah-tengah halkum. Itu orang al-ustaz. Kadang-kadang orang negeri lain pula. Alif di atas a, alif di bawah i, alif depan u. Kedepan aja. Kedepan. Itu cara Minangkabau pula. Orang Jawa lain pula. Dia lagi special orang Jawa ni, masya-Allah ustaz, isteri saya mengajar Quran lain bunyinya ustaz. Mengapa? Katanya ustaz, lam seper lam wal mendu lam potong lam alhamdulillah. Boleh mempertahankan kejawaan pun. Ngomong orang Jawa ni, iwak kotok, iwak lele, mata ngantuk, watangnya ngelehat. Orang Jawa begitu, tuan. Jadi itu cara masing-masing. Kalau Kemboja lain pula, alif prom-prom, alif prom-prom lagi tu. Macam-macam cara. Yang penting, mari kita baca Quran. Mari kawan-kawan, kita baca Quran. Baca Quran.
Ji jangan sampai bila interview kita ni Quran remaja aku tahulah. Bila dia orang nak ngaji Quran? Waktu nak nikah kahwin. Saya meniaga kedai Quran tuan-tuan. Datang remaja itu, datang masya-Allah. Cik, ada jual Quran tak? Dia tak kenal lah kita ustaz. Ada jual Quran tak? Ada. Adik nak Quran macam mana? Quran kalau boleh tinted emas ada tak? Oh lama tinted emas terus. Aku ingat silver, emas terus. Tinted emas punya. Tulisan mau besar sikit lah bang. Tulisan besar. InsyaAllah nanti abang cuba sebelah dekat kedai ni tak ada. Kedai member abang ni insyaAllah abang try tengok. Adik ni macam tengok nak Quran canggih macam tak? Adik hafiz Quran ke? Biasalah bang, saya sikit-sikit je. Sikit-sikit macam mana? Buat hantaran je bang. Buat hantaran. Kalau company tu bang, Quran kau nak canggih tu. Wah, duduk atas tepak je pun kan? Kadang-kadang silap hari bulan, yang tukang hantar pun tak ada baik semayang megang Quran. Lagi golmal. Kita pun duduk dalam van nunggu dari Johor nak pergi ke Pahang. Contoh kan? Nunggu je, Quran pegang aja. Tahu je lah perjalanan bukannya sikit, dekat. Dah makan nangka pula tengah jalan tadi. Air semayang mula dah ambil dah. Lepas tu dalam van tu tengah tidur. Bukan ada orang tahu, pegang je lah. Pegang tu kalau Quran tu tak ada tu. Begitu Quran. Macam main-main. So Quran begitu Bapak Rahmatullah. Yang pertama, yang kedua, banyak cerita Quran ni tuan-tuan, tak selesai malam dia. Kaping pindo solat wengi lakonono. Apa dia? Solat malam dirikanlah. Antara asbab musabab remaja hari ini tidak terkawal, mereka tidak bersolat. Betul atau tidak? Tak bersolat. Macam mana tuan-tuan? Kalau tak solat macam mana? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang benar mencegah kamu dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hari ini perbuatan keji dan mungkar terpapar di dada-dada akhbar. Utusan Malaysianya, berita hariannya, harian metronya, macam-macam ada. Kita tengok bagaimana hari ini, semalam pembunuhan seorang dibunuh. Walaupun orang India, tapi itu rakyat Malaysia. Tak kira dia penagih dadah ke apa. Ini yang berlaku dalam negara kita. Dah bunuh, buang tepi bus stand. Kemarin dulu bagaimana seorang daripada seorang remaja yang mempunyai ijazah, dia balik ke sini tuan-tuan, dia berjoging di Sungai Petani, di Kelab Cinta Sayang, ada tempat rekreasi di sana. Tempat tu bertahun dah selamat, orang berjoging pun berjoging. Tapi tiba-tiba tuan-tuan, itulah tempat terakhir dia berjoging tuan-tuan. Kerana apa? Dia didapati dirogol dan dibunuh secara kejam. Tidak cukup lagi kah? Najib yang menjadi bahan tatapan dalam negara kita, kesnya membunuh, mendiang keneang. Nyatanya hukuman kadang-kadang tidak memberi kesan tuan-tuan. Sebab itu kita kena balik kepada fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih tengah punca, tak tahu nak pakai hukum ni, tak boleh juga. Hak ni pun dia kantoi juga. Nak buat lagu mana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan urusan itu merujuk kepada Al-Quran hadis. Tuan Purusi tadi disebut, Dikir Barat tadi dah sebut. Kembali pada Quran. Tapi malang kita tuan-tuan, kita Quran tu saya katakan bila meninggal baru baca Quran. Kan baca tudung melepek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallah. Jadilah daripada tak baca langsung. Ada juga modal esok depan Tuhan kan. Kau baca Quran? Yasin aku dah baca. Itu huruf-huruf tu. Begitu. Baca Quran. Adik-adik, saya nak sarankan malam ni remaja kena amal 10 ayat satu hari. Remaja, malam ni motivasi remaja. Kalau remaja 10 ayat, retua 70 ayat lah. Kan? Remaja dulu 10 ayat. Jangan lupa, sehari kena baca. Begitu tuan-tuan ya. Ni jangan kadang istighfar pun tak lepas. Bila nak menikah, Tuan Kadi tanya, kau nak menikah? Nak menikah. Mam, cuba istighfar sikit. Mam, cuba buat sekali tengok. Dia semua himat. Aku tak nikahkan kau kan pun kau tahu. Bong nganga. Tak apalah, aku kesian tengok muka kau. Dah biru biji kundang tu. Tak apalah, aku buat jugalah. Tapi aku buat separuh je lah. Istighfar tu kau sambung. Sambung boleh lah mam. Saya memang pakar sambung menyambung ni. Dia pun, Pak Imam baca, Astaghfirullahalazim alladzi. Sila sambung. Tengah masyuk suruh sambung.
Pengantin pun alladzi yuwaswisu fi sudurillah. Ambil. Macam ni nak menikah jadi mah. Kita menikah ni tuan-tuan, tu solat tu. Antara kelebihan orang yang mendirikan rumah tangga ialah mereka bersolat dilebihkan darajah mereka semayang itu daripada orang yang tidak berkahwin. So orang yang dah berkahwin, tuntutan dia mestilah yang lelaki, sang suami menjadi sang pria di rumah, menjadi imamnya Pak. Isteri menjadi makmum di belakang. Jangan sampai terbalik. Ustaz tak tahulah Ustaz. Saya kesian suami saya. Mengapa tiap-tiap malam saya jadi imam dengan dia? Apa pasal suami kau? Tak tahu datang bulan agaknya. Ini masalah tuan-tuan. Sebab itu remaja jangan nak kahwin besok baru buka Quran. Itu yang kita jumpa besok dalam tadarus. Orang lain baca wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha ila akhir ayat. Maknanya tuan-tuan baca begitu. Tiba sampai giliran dia. Ya. Tadarus kan biasa tu. Mula orang yang lain kata kecil-kecil tak nak mampus, dah besar nak makan orang ni. Itu kalau kasarnya lah. Tapi bawa dia orang. Rapati majlis ilmu dan remaja mesti semayang. Ini kita semayang bila tsunami datang. Bila tsunami datang, ombak mencecah berapa meter tuan-tuan? 3 pokok kelapa dideretkan tinggi, mencecah sampai tahap begitu. Sebagaimana berlaku di Aceh, sehingga kan keluar lagu Aceh. Bak kata lagu Aceh ni apa kata dia? Dengarlah kisah sebuah riwayat, kisah berlaku di Aceh Raya. Goyangkan Aceh timur dan barat di sebuah tempat, tempat mula cerita. Ni yang menyanyi ni seorang ustaz yang dipukul gelombang arus tsunami tapi selamat. Dia sempat buat lagu. Tengah bergulung tu agak dia teringat liriknya. Dia kata apa? Nasidro ano di mosiat lam jujud saat doangan poma di Tanjung Bakma haji nopat ulun rindu dat kono urupa. Tak kenal mana satu rupa dah tu. Ketika begitu Allah Ta'ala hantar, barulah saya tengok remaja rajin semayang. Pasal apa? Waktu 26 Disember 2004, saya singgah di RNR Tul Gurun tuan-tuan. Saya tengok tu dia nalar ke orang semayang di surau tu. Surau highway. Ramai semayang. Selipar. Sampai bertukar. Cap serupa. Punya ramai. Ada satu mak rempik tu, dia turun motor, dia pun nak semayang. Alhamdulillah. Dia turun nak semayang. Tengok orang penuh sangat. Tak payah semayang lah, penuh lah. Semangat pun dah ada lah. Tengok dah ramai, tak payah semayang. Dia semayang tu satu hal juga tuan-tuan. Bukan kata remaja je, retua pun sama. Baru-baru ni ada satu kursus. Buat di hotel. Duduk seorang 3 bilik. Sebilik 3 orang. Waktu subuh, yang 2 lihat bangun. Seorang ni kaki bangun subuh. Dia bangun-bangun tuan-tuan, nak semayang space tak besar. Dia semayang atas tilam tu lah, lapik-lapik lah sejadah. Jadi sebelah 2 ekor lagi, dia tengah melengkor lah. Yang dia Allah, yang pelik tu, member dia 2 orang yang pergi kursus sekali tu, time dia semayang tu, dua-dua duk pegang kain dia. Relax, pegang kain dia semayang. Ni apa barang pegang kain? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia pegang macam tu. Bila dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas pula kain. Tahu pula dia tak lepaskan kain. Bukan dia menanggalkan kain. Kalau menanggalkan kain tak semayang kawan tu. Dia lepaskan kain. Member tadi pelik. Syekh, dah lah korang tak semayang. Yang korang pergi kacau tarik kain aku pasal apa? Bila semayang? Kami dah semayang dah. Bangun dari tidur. Kami dah semayang dah. Bila semayang tadi? Bila? Tu aku pegang kain hang tu, kita semayang shot dah tu. Nah, elah shot pula. Jaga engkau ada pula semayang shot. Esok shot betul-betul baru tahu. Shot. Pegang kain, pegang, kita semayang berlaku. Ni kita semayang tuan-tuan.
Sebab itu ibu bapa rahimakumullah sembahyang tuan-tuan. Adik-adik, mana ada masa kita boleh berfikir lebih rasional selain waktu sembahyang untuk benar-benar kita hanya mengingat Allah. As-salatu ala dzikri. Bersolatlah kalian dengan hanya mengingat aku. Sebab itu kita perlu sembahyang, wajib sembahyang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. InsyaAllah, mawi kedua pula ni, mawi kedua. Felda jerak pula, mawi kedua pula. Dia menyanyi ni bukan tak boleh tuan-tuan, ya. Saya ini pun 26, saya balik daripada Pahang ni pun insya-Allah kita ada syuting satu rangkaian televisyen mengenai hijrah remaja. Dan membincangkan isu-isu macam ni. Isu reality TV, kan orang sekarang gila. Dia bukan masalah berhibur, tapi kalau kita reti berhibur yang ada sempadan, kemudian waktu semayang kita semayang. Siapa remaja yang tidak nak berhibur? Orang tua pun nak berhibur. Tadi di Kibarat, tadi kita berhibur lah tu. Kalau remaja, cara remaja. Tapi, apakah generasi kita hari ini berhibur tepat dengan caranya? Ada yang berhibur, tidak ada ekstasi, tidak boleh berhibur. Tidak ada heroin, tidak boleh berhibur. Kalau di kampung-kampung ni tidak ada daun ketum, macam mana nak berhibur? Daun ketum, apa sini panggil daun? Daun apa panggil? Ada daun? Ketum tak ada? Ketum. Daun ketum. Yang paling pelik baru ni saya jumpa satu remaja. Ngisap gam, ngidu gam. Gam basikal. Apa itu pun tahu dah. Kalau katuk pukul 10 malam, dia lah ni, kaki gam. Wahai gam di Aceh tu pun dah letak senjata dah tuan-tuan. Kita begitu gam lagi Malaysia. Gam saja tu. Yang duk beram dengan tentera Indonesia. Tak aman-aman. Datang tsunami baru dapat sedikit ruang di sana untuk berjabat. Kita sini juga. Mak rempit pula lain cerita. Saya tahu Felda paling banyak mak rempit tuan-tuan. Tapi jangan jadi silap tuan-tuan. Naik motor ni, tak usah kata hampa semua. Aku pun kalau dah naik motor kadang-kadang lupa diri tuan-tuan. Pasal duduk atas tayar ni berangin pula, tingkap tak ada. Dia berangin lah Allah Syekh cakap kau kan. Relax aja. Tapi kau bayang yang relax tu tak ada apa dia nak bawa. Kalau lah mati tuan-tuan, mati tak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan menghadapi hari kematian. Bila tak tahu. Berapa ramai member kita nak pergi beli goreng pisang bulan Ramadan. Dia rempik 2 orang tuan-tuan. Walaupun dia puasa tapi rempik rem. Berdebam, melekat otak atas lu. Ada satu kes baru ni remaja, 2 orang. Satu patah kaki, satu meninggal. Pemberita tanya, adik, macam okey? Member hang dah meninggal, kau patah kaki, komen sikit. Tu pemberita tanya. Budak yang patah kaki kata apa? Alhamdulillah lah bang. Alhamdulillah lagi. Pasal apa Alhamdulillah? Alhamdulillah bang, kawan saya meninggal pun selalu sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan lurus. Dia pun dah mati, jalannya lurus, itu kira okey. Kepala otak dia. Jaga-jaga bahasa kita. Ya. Balik. Apa nak bawa balik? Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan, tak ada lagi diguna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Beramallah tuan-tuan. Sebagaimana Yayasan Amal yang menganjurkan program amal pada malam ini. Kena beramal. Beramal ni tuan-tuan itulah. Kadang-kadang penyanyi pun kata dia beramal. Okey, kalau betul gaya beramal. Maui dia meraihkan anak-anak yatim, itu beramal. Macam baru-baru ni Maui, alhamdulillah pergi ke Kelantan sekali buat konsert tuan-tuan. Kebetulan pula bukan Maui saja, Abang M Nasir pun ada, Rabbani ada. Tu ada seorang lagi dia perak tu, Syakil ke Bakil ke Akil, lebih kira-kira betul mana ya.
Dia pun pergi juga. Tak macam mana boleh terselit juga pun tak tahu. Menyanyi pula tu. Selalu ceramah tu. Begitu. Kalau benda yang baik tuan-tuan, remaja tuan-tuan. Jiwa mereka, yalah macam kita lah tuan-tuan. Macam kita bercinta waktu muda-muda ni lain dengan tua-tua lain. Masa muda-muda bercinta, Masya Allah, cuba tengok. Kalau minum tu segelas, straw tu satu, dua tak main apa barang tu. Satu. Taman ada gencu tu, tang itu yang si boyfriend dia. Sayang minum mana sini? Oh sini gencu sini. Oh lama. Romantika di UMNO. Tapi malangnya kita ni dah tua-tua tak ada dah motivasi begitu. Kalau dah tua-tua tak ada. Ada Haji. Kalau ada bagus tuan-tuan. Kita minta Pak Cik ni buat motivasi di kampung kita. Macam mana cara mesra alam di rumah tangga. Kan? Ini tapi kadang-kadang tak ada. Akak tak sudi minum. Hari tu ada juga abang kau tu nak bagi minum bekas-bekas dia. Tapi kakak tengok geli dah kakak. Pasal apa? Bukan saya geli apa ustaz. Dia minum tu misai dia terendam dulu macam biskut. Minta maaf dia ada misai. Malah ni ngomong kat aku pula. Itu misai yang tak kena terim aja yang kena ni. Apa gitu? Habis kalau macam biskut banyak berendam dalam air baru bagi sayang minum pun sayang pun geli juga. Iyalah muda-muda dulu kan. Sebab itu umat Islam, innallaha ta'ala jamilun wa yuhibbul jamal atau kama qala. Quran. Maaf saya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan cantik dan Allah amat menyukai yang indah dan cantik. So kita cantik kan? Remaja-remaja, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dijadikan sebaik-baik kejadian. Jaga. Mengapa perlu ada tuan-tuan? Tapi saya yakin kerana tidak bersolat antara puncanya. Sebab baru ni saya pergi masuk studio di Kuala Lumpur, saya duduk minum kopi je. Duduk di studio relax kat kedai mamak bawah tu. Kena kopi apa ni? Tongkat Ali apa? Sekarang kopi macam-macam dah. Tongkat Ali ada, kopi Gano ada. Kopi kau sampai tak boleh nak bangun pun ada. Sampai isteri SMS banyak kali tak balik-balik. Tapi kena kopi kau dah melekat tak mau bangun-bangun. Kan? Kopi apa lagi? Kopi jantan tak payah panggil Mawi, dia punya model. Duta dia pakcik pakai serban, relax. Laku tuan-tuan, kopi jantan ni. Betul tak? Bukan nak kempen apa-apa dah, tapi nak bagi tahu ya, wayak beri je adik kakak. Begitu kopi jantan. Dia kopi ni minum lah mana-mana kopi. Jadi satu kopi tak boleh minum dalam dunia ni, kopi Anan. Itu tak boleh minum. Kalau minum tak cukup mulut, tak muat mulut. Kopi Anan. Kopi Anan. Saya tengok kopi Anan, saya nak ulang balik black metal tadi tuan. Malang kita ya, yang tak semayang mungkin kita. Dan black metal ni adakah kita nak tahu mereka semayang? Adakah kita nak tahu mereka semayang sedangkan mereka maki Allah, maki Tuhan, maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila nak semayang? Sebab itu yang saya sedih kerana yang masuk black metal beribu, tak sampai puluh kot. Beribu-ribu ini antaranya daftar nama mereka semua nak orang Melayu Islam. Allah. Umat Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama paling tinggi, tidak ada agama dan dia. Tengok daftar nama black metal. Tapa, Bedul, Karim, Gebon. Orang Melayu. Orang Cina ada black metal. Saya tengok tuan-tuan, tak ada. Orang India, walau dia black, tak metal. Tak metal tuan-tuan macam kita. Putih tapi jiwa kita cukup. Blank mental ni masalah ni tuan-tuan. Kena ingat tuan-tuan ya. Sebab itu adik-adik ingat balik semayang. Jiwa tidak semayang. Sebab itu bila masa kita nak relax, waktu semayang baru kita nampak jiwa kita ke mana tuan-tuan. Sebab ketika itu mak tak boleh kacau kita, bapak tak boleh kacau kita, semua orang tak boleh kacau kita, siapa juga you name it tak boleh ganggu aku. Kerana apa? Aku mengandalkan Allahu Rabbi. Ketika itulah tuan-tuan kadang-kadang kita terdengar tuan-tuan rintihan hati kita mungkin menyatakan, Ya Rabbana, 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 Ya Rabbana, 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 Ya Tuhan kami yang menguasai hati, kami telah lupa senantiasa bersalah. Kita tahu kita mengadu pada Allah, kita yang salah, kita yang hina, tetapi kita tidak membuat tindakan susulan. Rugi besar. Solat.
Hari ini kita tengok tuan-tuan, yang kita khawatir ialah kita semayang juga tetapi hanya semayang menjadi golongan ahlul sunnat wal jumaat. Semayang sunat hari raya, semayang hari Jumaat. Muka dia ada. Lain kirim salam awe-awe kata. Dah semayang dah? Aku dah semayang tadi. Kau semayang apa? Aku jamak terus semua sekali. Saja aku ngimpunkan pada subuh kepada zuhur, zuhur kepada asar, asar kepada maghrib, maghrib kepada isyak sekaligus. Jamak tak tahu kerana Allah Ta'ala. Cerah masa depan. Kalau ada remaja macam tu, cerah masa depan. Ada orang kata baru-baru ni satu ajaran ni, banyaklah ajaran sesat yang dapat dikesan oleh pihak jabat JAKIM. Tapi saya nak bagi tahu, ada satu Melayu ni pelik tuan-tuan. Orang Melayu, kau tengok. Siapa nama tu? Alah, siapa yang mengaku Rasul Melayu? Apa? Siapa nama? Ada ingat? Bukan Ayapin. Ayapin ada di Selangor satu kes. Orang mengaku jadi Rasul. Kan pelik tu. Saya lupa dah nama dia. Mengaku jadi Rasul, kok jadi wali pun takut orang nak mengaku. Mengaku jadi Rasul. Siapa? Melayu kita. Lepas tu bila JAKIM tanya soal ni macam mana, lah dia tak dapat nak jawab. Dia kata, macam ni lah, aku letak jawatan jadi Rasul lah. Ada letak jawatan pula. Kan ini mengelirukan. Tu belum cerita Ayapin yang belum jumpa lagi ni. Dah jumpa dah? Dah. Kesian pengikut Ayapin. Lepas tu Pak Ayapin kena keluar, terangkan. Kalau saya bersalah ajaran saya, tolong tunjukkan JAKIM mana kami salah. Tunjukkan. Hujah dengan JAKIM. Ni ente pun tak keluar. Bila nak selesai masalah? Kan mengelirukan masyarakat. Dia last sekali saya dengar Ayapin, ada orang hantar SMS ke Ana. Dia kata, Ustaz, mungkin Ayapin sekarang tengah berada di Batu Kif dan telah menukarkan namanya ke Ayapan. Tu aku tak tahu lah betul tak betul. Tak tahulah, wallahualam, tak berani kita. Makam-makam tinggi ni kita tak berani nak sebut-sebut. Muslimin muslimat rahimah. Semayang. Bila semayang, cuba kita tengok. Setiap sebutan dalam semayang, kata ulama-ulama sufi, dibuat panduan, Quran ada kaitan dengan semayang. Mesti wajib ada. Kita baca Al-Fatihah. Kita ada bacaan Al-Quran, bunyi I, bunyi U, bunyi A. Bunyi A ni adik kakak. Bunyi A ni, dia pergi ke mana? Dia pergi ke hati. Sebab itu kena baca Quran. Bunyi I pergi ke mana? Bunyi I dia pergi ke kelenjar pinel. Ulama-ulama sufi ni dia kaji ke mana bunyi pergi. Dia pergi ke sini. Bunyi U ke mana? U dia akan bercantum dengan alam. Sebab itu kena baca Quran. Tapi kita tak hayati proses pembelajaran Quran. Ramai yang sanggup duduk bertahun berbulan dalam untuk menghayati sebagai macam mana nak menjadi seorang penyanyi yang baik. Mereka tidak pernah berfikir menjadi seorang yang penyampai Al-Quran ataupun penanggung Al-Quran yang baik. Sebab itu Quran kita kena mengaji. Quran kita kena kaji cara pembacaan dan sebagainya. Sebab saya sedih tuan-tuan, kadang-kadang remaja dia belajar menyanyi ni macam-macam style. Saya tahu tuan-tuan, di sini banyak member-member kita yang rajin berkaraoke. Lagu baik tak ada masalah tuan-tuan. Tapi tanya member kita yang ahli karaoke ni, mereka mesti tahu menyanyi ni dia ada 3 tempat keluar suara. Ataupun 3 teknik. Pertama vibrato, kedua falsetto, ketiga soprano. Itu cara menyanyi. Mengapa remaja boleh belajar? Duduklah dalam mana-mana tempat 3 bulan ke 4 bulan keluar jadi penyanyi. Sanggup belajar. Macam vibrato. Mana vibrato? Vibrato kalau ada yang bunyi itu vibrato tu. Macam Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau ada buat gitu dengan majlis Quran, vibrato di satu tempat tu. Kan? Contoh begitu. Itu vibrato. Kalau falsetto, suara perut. Bukan dari tekak. Tekak ada juga sikit, kena juga. Tapi yang banyakkan dada dan perut. Ini falsetto. Hanya Safinas dia tahulah. Sama Juliza Azilan, ada pakar vokal. Contoh siapa? Ning Baisura. Suara perut tu. Selagi ada di kan perut tu. Itu contoh je lah, nak bagi tahu. Masuk juara lagu ni, masuk. Menang? Tak masuk. Dia apa nama tadi? Tadi apa? Falsetto, vibrato sudah. Soprano belum.
Ini soprano ni orang Jawa ke apa? Ini bukan soprano, itu Suparjo. Ini soprano, ni teknik menyanyi. Bila nak tahu teknik menyanyi soprano, tonton tengok sebelum berita perdana. Akan keluar lagu-lagu rakyat, lagu patriotik, ada choir kebangsaan. Tengok, yang laki-laki belakang, perempuan depan kan. Dia buat menyanyi lagu, itu soprano. Tapi nak kena tengok juga tekniknya. Mulut kena buka besar. Tak besar tak jadi. Tak keluar soprano. Itu teknik. Tapi mengaji Quran bagaimana? Ada pembacaan la ta'manna Ishmam pada surah Yusuf ayat 11. Ada bacaan dalam surah Hud ayat 41. Bismillahi majraha. Nak baca roha tak boleh, riha tak boleh. Ini dikaji. Ini kita belajar remaja ku sekalian. Bacaan tashil macam-macam perlu kita belajar. Sebab itu ayo ibu-ibu, bapak-bapak, rakan-rakan taulanku sekalian, sama-samalah kita menghadapi hidup ini dengan bersolat. Kerana bila kita bersolat, mulut melafaz ingat Allah, hati ingat Allah, mata memandang sejadah. Ini semua fokus yang kita panggil menimbulkan a peaceful of mind. Orang Buddha cara Buddha. Cuba tuan-tuan tengok Sami Buddha. Kalau nak cakap bab khusyuk, bab khuduk, boleh tengok pada agama lain pun ada. Kalau kita tengok lah, duduk atas tempat bulat tu, pakai jubah juga, warna kuning lah. Gatal macam mana pun tak mengaru. Punya taat ni pada agama mereka. Orang India begitu juga. Bila nikah kahwin, pusing api. Cara mereka araputuli yiriputuli araputuli itu cara mereka. Kita solat, jangan lupa selesai solat supaya kita ada rentetan terus hidup, ada keep in touch dengan Allah. Sambil dial nombor 24434, iaitu subuh 2, zuhur 4, asar 4, 3 maghrib, isya 4. Sambil itu kita zikir. Sebab tuan-tuan, orang yang zikir ni tuan-tuan, dia kalau zikir itu dia teruskan dan akhirnya jadi pribadi dia, maka Allah tujuannya, Rasulullah teladan suri teladan hidup. So dia tidak akan sesat. Keep in touch dengan zikir. Dunia jadi syurga, sebelum syurga selamanya. Bumi menjadi masjid bagi ahli zikirullah. Rumah, pejabat, bahkan kalau dia pergi musafir, duduk di hotel sekalipun, jadi masjid bagi dia. Tempat ia berpijak, meja kerja, bilik tidur adalah hamparan sejadah bagi orang yang berzikir. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Nafasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Fikirannya baik sangka, tidak sinis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Dalam diam-diam berdoa, tuan-tuan. Kita berdoa hari ni, tuan-tuan, ya Allah. Tengoklah Syekh Abdul Rahman Sudais berdoa tu, tuan-tuan. Nak minta selamat bumi Palestin, umat Islam semua. Allahumma surna ikhwanana fi Palestin. Kan? Minta doa. Kita pun berdoa juga sama-sama. Tapi kadang-kadang, tuan-tuan, kadang-kadang mengapa doa kita tidak diangkat? Kalau dalam konteks kita lah rumah tangga. Saya berdoa lama dah Ustaz, tapi tak ada. Tengok orang sebelah aku ni, dia kaki jembon dia. Dia ni mencuri juga, main judi juga. Aku tengok kaya Ustaz, pakai emas, pakai mata belalang. Aku semayang berulang-alik ke masjid kampung ni, basikal tua juga sampai sekarang. Apa barang Ustaz? Dia mula mempertikaikan anugerah Allah. Mungkin tuan-tuan, Allah takdirkan kita miskin kerana ada benda yang kita tidak suka, tetapi Allah lebih mengetahui hakikat kebaikannya pada kita. Mungkin kalau kita dibagi lebih duit, kita lupa dunia. Biarlah aku ada basikal tua. Orang biasa basikal tua. Dia kayuh pergi ke masjid. Dia rajin dengan kuliah. Dia rajin dengan mu'izah, forum perdana, apa-apa juga program majlis ilmu sahabat. Apa guna kalau kereta besar, tuan-tuan? Kereta besar, tuan-tuan, tapi kita membesarkan lagi karung belah kiri kita, wala'azabillah. Tak guna, kan?
Kita pun tak pernah pergi masjid. Sebab itu, alhamdulillah pakcik rasa pakcik ni walaupun dah tua, tapi alhamdulillah lah ustaz, sejadah dia ke masjid tu pakcik lah bentang ya. Orang lain tak ada dah, pakcik seorang lah. Walaupun pakcik bawa kayu bersikap, tak apalah. Syukur. Pasal apa? Pakcik tu tahu dah apa yang ada kelebihan pada dia. Kenapa? Dia mencintai rumah Allah. Walaupun seolah-olah Allah tidak memberi dia rahmat yang luas, yang besar, sebagaimana diberikan pada orang lain yang juga kadang-kadang tidak bersolat. Sebab itu ukurannya itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sampai begitu tuan-tuan. Ada orang mempertikaikan. Dia pertikai ni macam-macam lah cerita. Macam orang pertikai ni, cerita orang pergi ke Mekah. Baru ni berapa orang meninggal? 374 orang meninggal, terkorban. Mudah-mudahan mati syahid. Ya, kerana apa? Berpijak-pijak. Setiap tahun Jamratul Ula tu melontar pada hari terakhir, orang rebut waktu tengah hari, gelincir matahari juga sebelum itu. Memang orang berebut tuan-tuan. Siapa dah pergi haji tahulah. Yang berani je tu, yang berani turun tu. Sebab itu tabung haji menggariskan bahawa harus melontar di waktu subuh. Sebab apa? Nak mengelakkan kejadian pijak-memijak ni. Tahun lepas 200 lebih, tahun ni 374 meninggal. Yang makcik-makcik, bayanglah makcik, kadang-kadang bayangkan makcik yang tua tidak ada, mungkin ada mahramnya tapi terputus ke apa kan. Nak melontar kadang-kadang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ditijak dia orang. Fikir tuan-tuan, fikir. Ini seperti jadi kanak, ini kehendak Allah. Dah ada orang kata pula, alhamdulillah lah ustaz. Memang pun dia ni dulu turun-turun daripada rumah, terus berdoa, ya Allah, matikanlah aku di Mekah, matikanlah aku di Mekah, matikanlah aku di Mekah. Soal mati ni, maut ni dengan tangan Allah tuan-tuan. Kita minta mati di tempat baik, cantik dah tu dah. Cuma kita kena ingat, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal pun mati di Mekah juga. Itu masalah. Kalau faham lah. Sebab itu kita jangan meletak. Oh, ustaz tu balik ceramah, ustaz tu sekali aksiden, terbelah perut, mata terjuntai keluar. Teruk ustaz ni mati. Ni ustaz munafik apa ni? Ada orang kata lagu tu. Jangan kata begitu. Mungkin Allah Ta'ala takdirkan dia mati teruk untuk mengkifarah kalau ada dosa ustaz. Dia mati tu nak sakit itu, habis dah. Dia lapar dah, habis dah. Balik insya-Allah bersih. Sebab itu yang paling penting, saya teringat cerita Nabi. Seorang kanak-kanak kecil meninggal. Nabi sebaris dengan orang nak ziarah remaja kecil ini. Pakcik depan Rasulullah ni dia kata, alhamdulillah lah nak, kau ni roh kau ni berterbanganlah macam burung hijau dalam syurga nanti. Nabi dengar pakcik ni rayak lagu tu. Nabi terus panggil orang tua tu, dia tanya apa? Mana pakcik tahu dia ni, roh dia budak ni akan berterbangan dalam syurga macam burung hijau? Pakcik tahu daripada mana? Dahlah dia orang kata kayak gitu. Wallahi ana Rasulullah. Nabi kata, wallahi aku ni pesuruh Allah. Pakcik, aku sendiri tak tahu apa Allah Ta'ala nak buat pada aku setelah aku mati. Tengok waraknya Nabi, takutnya Nabi, khaufnya Nabi pada Allah. Betul-betul takut sehingga kan walau dia dijamin masuk syurga, seorang yang maksum, tapi dia masih menyatakan bahawa jangan senang-senang menyatakan mayat ini ke mana arah tuju dia. Yang penting kita suruh orang yang hidup ini sebelum mati membuat amal kebajikan. InsyaAllah sama-sama yayasan amal, sama-sama dengan pengarah Felda kita, sama-sama dengan kepimpinan kehormat kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-tolong dalam melakukan kebajikan dan jangan bertolong-tolong dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua sembahyang. Yang ketiga tuan-tuan, apa kata tadi? Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Tuan-tuan, tak ada lagi taman-taman syurga, kebun-kebun syurga kata Nabi, melainkan majlis ilmu. Tidak ada di dunia ini suku daripada taman syurga kecuali Raudah di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi Asy-Syarif. So kalau kita tak pergi haji, tak pergi ke Madinah ziarah Rasulullah, tapi kita carilah peluang untuk duduk dalam kebun-kebun syurga Allah. Kita dah terlalu banyak duduk dalam kebun ini. Ngisap gam. Duduk bawah kebun ini pula, daun ketum. Duduk bawah ni pula, naik haji. Orang pergi haji sekali, dia 8 kali dah naik haji dah. Haji apa? Haji tutup oren aja. Haji tutup botol, kan? Itu pun masalah dulu. Sampai sembahyang tidak, kan? Main-main lah. Tapi Nabi pun bergurau juga.
Nabi bergurau tuan-tuan. Nabi pernah makan tamar. Saidina Ali menantu dia makan tamar, biji tamar dia letak depan. Lalah Ali ni saja nak usik Nabi, bergurau lah. Dia pun tolak biji tamar dia, letak penuh depan Rasulullah. Dan tu Ali kata, ya Rasulullah, banyak sungguh makan tamar. Tengok peti biji tamar banyak sungguh. Rasulullah kata, ya Ali, aku ni kalau kira makan tak banyak. Hang tu lagi banyak makan. Tengok sampai tak nampak biji, dia kata. Bergurau. Kalau faham lah, dia tak faham tu. Nabi bergurau dengan ayah mertua dia. Balik ke rumah, ayah. Siapa ayah mertua Nabi? Adik, siapa ayah mertua Nabi? Saidina Abu Bakar. Ayah. Boleh tak saya baring atas riba ayah? Bayangkan Nabi mesra alam dengan ayah mertua. Jadi kita balik sekarang yang ada ayah mertua buat macam Nabi. Apa tunggu lagi? Apa barang? Assalamualaikum ya, kata. Ayah pun tengah gentil baik je misalnya. Apa masalah? Macam dia punya kau ni misalnya. Tak ada tadi bawa balik ceramah ayah. Tadi dengar cerita juga Nabi bermesra dengan ayah mertua. Saya dah bertahun duduk dengan ayah rumah ni. Tak pernah bermesra ayah. Kau nak bermesra macam mana pula ni? Yelah, bermesra lah ayah. Mesra macam mana? Dan Nabi, dia baring atas ribaan ayah mertua dia. Jadi kau nak baring atas riba ayah lah ni. Macam tu lah ya. Kalau kau nak jadi Doraemon, kau baringlah atas ayah. Tak mesra alam langsung. Dan paling akhir tuan-tuan, kita ada bawa herba yang dipanggil Hamibusa, iaitu pemangkin minda supaya kita lebih kuat menghafal. InsyaAllah ta'ala boleh dapatkan stok limit. Dan juga sahabat-sahabat kita pun ada juga berniaga di sana. Tolong sudi-sudikan tuan-tuan, kerana kita datang sekali-sekala. Mari kita rapatkan silaturahim sambil kita bertaaruf dengan cara begini. Kerana ta'aruf cara beginilah yang lebih baik untuk kita bawa sama-sama nanti bertemu di sana insya-Allah ke alam yang lebih kekal. Mudah-mudahan kita dihimpunkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan hendaknya kita dibangunkan berombongan bawa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat dari itu tuan-tuan, walaupun terlalu banyak risalah saya, tetapi yang paling penting kita sama-sama mendapat penghayatan di dalam apa yang diucapkan oleh Al-Fadil, seluruh yang terlibat pada malam ini, penceramahnya, pemotivasinya, pendikibarannya, seluruh yang terlibat. Dan terima kasih. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita menjadi orang yang baru selepas keluar daripada program ini insya-Allah. Terima kasih Pak Majlis. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innallaha wal ghafurur rahim. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik sudah tentu kesilapan diriku yang dhaif. Ampun maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Atuk makan sirih, sama-sama menutup majlis.